MHI, siaran Rabu, 5 Julai 2023. Menjadikan bapa sebagai idola, ikuti perkongsian menarik bersama gadis pesawah moden. Inspirasi kerjaya yang diimpikan ini mampu meraih pendapatan lumayan. Isu kewarganegaraan. Apakah masyarakat perlu tahu? Proses mendapatkan hak kewarganegaraan mudah atau sebaliknya? Dan berhibur bersama Faisal Saad dengan lagu terbarunya, Peluang. Assalamualaikum para penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi. Semoga keadaan baik, sihat pagi ini. Semoga pagi ini di MHI kami memberikan satu keceriaan kepada anda semua. Dan kita bersama anda lah, saya Sofia, juga bersama dengan Afad. Ya, bersama dengan saya. Kiranya macam Sofia dan Afad kini kembali di Malaysia hari ini dalam suasana yang baru. Bermula Julai, seperti mana yang ramai dah tahu, kita bersiaran Isnin sampai hari Jumaat. Betul. Masanya tetap sama, bermula 9.30 pagi sampai 10.30 pagi. Dan antara pengisian-pengisian yang kami bawakan adalah pengisian yang sama saja. Dan sudah pastinya kita nak memberikan kepada anda semua pelbagailah informasi-informasi dan juga pelbagai cerita-cerita inspirasi untuk anda semua. Ya, pastinya hari ini banyak kita akan perincikan lafaz termasuk antara tragedi yang baru saja berlaku baru-baru ini yang melihatnya sebuah keluarga dengan cukup tragik sekali. 10 mereka terkorban dalam insiden kepala air baru-baru ini. Dan kita akan terus bersama dengan tetamu kita menerusi panggilan video, menerusi di sini Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Tuan Azman Alias, untuk terus memperincikan bagaimanakah situasi pencarian pada ketika ini. Assalamualaikum Tuan. Tuan Azman. Tuan Azman. Ya, dengar cakap. Okey, baik Tuan Azman. Kita ingin mengetahuilah apakah mungkin perkembangan terbaru situasi yang berlaku di sana. Difahamkan 8 mangsa telah pun dijumpai dan apakah mungkin perkembangan terbaru di sana, Tuan? Okey. Betul. Setakat semalam peroperasian pada hari kedua operasi penyelamat di Oksa Jeram Air Putih ni, 8 mangsa kita dah temui hingga semalam. Dan hari ini kita teruskan operasi dengan keanggotaan seramai 178 keanggotaan pelbagai agensi terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, daripada pihak PDRM, PGA, APM dan lain-lain agensi yang hadir membantu kami dalam proses pencarian. Sehingga kini ada lagi 2 mangsa yang dikenali sebagai Cik Muhammad Fikri, 29 tahun, dan Puteri Nur Fatin bin Karim, 14 tahun. Masih belum ditemui. Baik. Tuan Azman, berdasarkan pemantauan dan melihat situasi di sana, adakah ini satu misi pencarian yang sulit berdasarkan faktor cuaca, kawasan? Adakah ia kompleks, Tuan? Tuan Azman? Hello? Ya, Tuan Azman, adakah ini satu misi pencarian yang kompleks dan sulit? Okey, betul. Untuk pencarian di Jeram, kita suka pencarian disebabkan oleh Jeram berarus deras dan kawasan tebing susah untuk akses pasukan penyelamat untuk dalam proses pencarian. Tapi kaedah pencarian kita ini kita pecah kepada 3 sektor pencarian, iaitu sektor A dan sektor B dan sektor C, di mana sektor A kita hari ini akan gerak dengan pihak Jabatan Bomba bersama dengan pihak PDRM dan PGA, dibantu dengan unit enjin penyesan nafasi. Kiranya ada lagi saksi baki mangsa yang tersetak di kawasan sektor B. Walaupun bagaimanapun di sektor B kita pertingkatkan keanggotaan bagi pencarian di sektor B dengan meningkatkan keanggotaan sampai lebih daripada 30 keanggotaan daripada semalam. Hello, dengar tak? Dengar, Tuan. Okey. Di sektor B kita tingkatkan pencarian dengan unit K9 dan kita akan meneliti sama ada
penemuan di pesisir tebing-tebing sungai ataupun di kawasan lumbukan sampah sehingga perangkap sampah di kawasan Sungai Pinang. Dan seterusnya satu pasukan lagi kita teruskan pencarian di kawasan perangkap sampah Sungai Pinang sehingga ke Kuala Kemaman. Itu strategi untuk pencarian pada hari ini. Okey, baik. InsyaAllah lah dengan strategi yang digunakan pakai dalam SCR ini berkemungkinan kita dapat menjumpai lagi 2 mangsa dan kita mendoakan agar adalah mangsa-mangsa yang mungkin terselamatkan insyaAllah. Okey, Tuan, di kesempatan ini mungkin Tuan boleh kongsikan kepada kami apakah mungkin nasihat Tuan, amaran Tuan andai kata kepada sesiapa sahaja yang mungkin ingin beriadah dalam tujuan rekreasi untuk pergi ke tempat-tempat yang berisiko. Silakan, Tuan. Okey, nasihat pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kepada orang awam yang ingin beriadah di kawasan yang berisiko terutama di jeram-jeram dan air terjun ataupun pusat perlahan yang menyebabkan aktiviti di air. Saya menasihatkan untuk mendapat maklumat terlebih dahulu daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat yang berhampiran ataupun merujuk kepada Balai Polis berhampiran sebelum melakukan aktiviti. Dan sekiranya berada di kawasan Pak Arina, kawasan perkelahan, pastikan tuan-tuan alert dengan perubahan bentuk muka bumi dan perubahan warna air ataupun ada risiko-risiko berlaku kepala air dan juga boleh alert dengan amaran-amaran yang telah kita keluarkan melalui Jabatan Meteorologi dan amaran penentuan paras air hujan. Baik. Okay, baik, dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Azman Alias kerana sudi meluangkan masa memberikan perkembangan terkini dan juga sedikit nasihat untuk kita semua. Tuan Azman Alias, Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, semoga dipermudahkan segala usaha dan juga misi pencarian pada ketika ini buat anggota kita yang juga berada di sana. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Ya, itu antara yang boleh kita kongsikan kan. Semalam kita fahamkan juga mayat ke-8 telah ditemui petang semalam dan kesemua 7 mangsa yang ditemui sebelum itu telah pun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Lepar Hilir 3. Takziah kita ucapkan kepada keluarga. Betul. Okey, jadi kepada anda semua diharapkan ianya menjadi pengajaran untuk kita agar kita lebih berwaspada sebab apa yang mungkin kita boleh katakan di sini kebanyakan daripada mangsa-mangsa yang terlibat dalam keadaan kepala air ini adalah mangsa-mangsa yang datang dari luar. Betul. Yang tidak tahu keadaan sebenar keadaan air di sana. Okey, jadi sekali lagi ingatkan kepada anda semua supaya lebih berhati-hati ketika anda ingin beriadah. Okey, kita nak kembali sekali lagi kali ini ke segmen yang seterusnya. Betul. Inspirasi mengenai seorang gadis ini 2 tahun berkecimpung dalam dunia bersawah ni. Dia seorang gadis ya. Dan pastinya mempelajari segalanya untuk menguasai apakah skill teknologi digunakan untuk mengerjakan sawah yang dimiliki oleh ayahnya sendiri. Ini kita nak berkenalan ni dengan gadis tersebut. Ni Cik Mek Molek ni. Cik Mek Molek Kelantan. Kita nak berkenalan dengan gadis pesawah moden ini. Jom kita saksikan. Karakternya yang sopan dan lemah lembut tidak menghalang gadis berusia 20 tahun Siti Hajar Cik Satar untuk mengusahakan tanah sawah di Kampung Lepah, Pasir Putih, Kelantan. Siapa sangka wanita juga mampu mengendalikan drone dan membawa jentera berat membajak sawah, di mana pekerjaan ini sering dilakukan oleh golongan lelaki. Dia mula berkecimpung secara serius dalam industri pertanian sejak 2 tahun lalu sebaik sahaja tamat menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Bapanya Cik Satar Nur, 63 tahun yang juga seorang petani, adalah sumber inspirasi untuk dia mencuba pekerjaan ini. Hajar memasang impian untuk menjadi petani moden yang berjaya satu hari nanti. Meskipun pada awalnya minat ini ditentang oleh bapa, namun dia berjaya membuktikan bahawa usia muda sepertinya dapat membantu meneruskan legasi bapanya dengan meraih juara pertama sebanyak RM4,000. Ala bisa tegal biasa, di mana ada kemahuan, pasti di situ ada jalan. Wah, seorang gadis yang datangnya dari Kampung Lepah, Pasir Putih, Kelantan. Terus bersama kita di panggilan video untuk memberikan kita inspirasi bagaimana dia ni, biasa wanita ni tak nak bekerja kat sawah. Tapi beliau sendiri dia memilih kerjaya ini. Siti Hajar Cik Satar, Assalamualaikum. Dia mesti gelap orangnya sebab kena sawah padi apa semua, matahari. Kita tengok orangnya macam mana, kita tengok mukanya macam mana. Ajar. Assalamualaikum Ajar.
Ya, Waalaikumsalam. Comel. Oi, ini tak macam pesawat lah. Betul ke ni pesawat? Oi, nampak. Okey, Dek. Macam mana pagi ni kat mana? Ni kat sawah ke tu? Ya, kat sawah. Bila nak start bersawah ni? Pukul apa biasanya start kerja? Biasanya pukul 8. Lapar. Lapar. Okey, Hajar sebenarnya kita... Tahu tak lapar? Tahu tak lapar tu apa? Lapar. Jahat. Okey, Hajar, kita nak tahu, kita membaca tentang Hajar ni, memang awak sendiri memilih untuk bekerja di sawah, awak siap belajar guna drone. Teknologi lah. Segalanya lah. Apa yang menarik minat Hajar ni? Sebab dari sekolah lagi tengok abah beli drone kan. Abah beli drone, lepas tu tak ada orang nak bawa. Lepas tu habis sekolah tu pakai bawa drone je. Lepas tu jadi turun ke Eden ni. Okey. Tapi itu cerita je kalau yalah awak pakai teknologi sekarang ni. Saya nak berbalik sikitlah, saya nak tanya kan, awak habis sekolah, kenapa? Yalah kita faham yang family awak memang bersawah daripada abang awak, daripada ayah, abang, awak ikut kan. Tak ada ke macam teringan macam ikut kawan-kawan yang lain? Mungkin kawan-kawan lain sambung belajar dekat universiti ataupun kawan-kawan lain bekerja dekat bandar kan. Tak mahu ke macam terikut kawan-kawan? Kenapa agaknya nak meneruskan legasi menjadi pesawah ni? Tak teringin nak belajar sebab tak minat, memang tak berminat. Direct terus. Tapi kita melihat ini segala kudrat seorang wanita melakukan kerja-kerja bersawah yang biasanya dilakukan oleh lelaki. Hajar, awak larat ya secara fizikalnya, rasa macam mana? Macam mana awak kuatkan badan awak tu? Ni bawa traktor bukan mudah ni. Selagi ada kudrat, selagi tu boleh kerja. Okey. Apa cabaran dia, Hajar, sebagai seorang wanita yang kerja kat sawah? Cabaran dia panah Panah. Lepas tu kulit pun tak serupa dengan kulit orang lain. Orang lain kulit comel ke, kerja tengah lekong dan lekong. Kita tengok panah gini, gelaklah kulit. Tapi saya rasa awak tetap comel. Awak sebelum kerja saya rasa pagi-pagi dah letak sunblock dah. Letak sunblock, sunscreen semua. Kan, betul tak? Betul? Dok. Tak pakai. Hebat natural ni. Beauty orang cakap. Okay, Hajar. Kita nak tengok Hajar tunjuk kat kita sikit lah antara traktor lah, peralatan yang digunakan. Sebab kita tak biasa tengok ni. Kita orang bandar ni. Hajar tunjuk sikit. Dia je bandar. Okey, kita tunjuk kereta Boleh buat kita tengok sikit ke? Ni kereta. Ini traktornya? Ya. Okey. Waktu awal-awal bawa traktor tu ada tak buat kesalahan apa-apa? Silap masuk dia. Terlanggar apa-apa ada? Tak ada. Tak ada? Tapi silap je lah. Silap bawa ekor belakang tu. Itu mak ke tu? Ni mak. Tu mak. Tu ayah? Mak tu abah. Abah lah idolanya. Okey, sebab suka minat kerja gini ni sebab tengok pendapatan abah lumayan. Jadi lebih kot ni lah. Okey, mungkin boleh kongsikan kepada kami lah kan. Mungkin ada di antara kita yang masih lagi menganggap bahawa persepsi bekerja sebagai seorang petani pesawah ini mungkin kerjaya itu adalah kerjaya yang kurang popular. Tetapi kita tak tahu sebenarnya kerjaya inilah sebenarnya yang boleh menjamin masa depan, yang boleh memberikan kita pulangan yang sangat-sangat lumayan. Boleh ceritakan kepada kami berapa pulangan pendapatan yang awak dapat sekarang ini? Sekarang ini pendapatan buat padi saja ke? Buat padi lah. Padi 4,000 untuk seekar. Satu nampak. Satu ekar. Jadi awak ada berapa ekar? Saya ada 1 ekar. Untuk percubaan air. Percubaan air? Okey. Abah bui. Okey. Hajar sebenarnya hebat tau. Dalam masa 2 tahun dah menguasai, dah boleh ada pendapatan tinggi. Untuk 1 ekar dah dapat RM4,000 dah. Bayangkan je. Lepas sebab bagaimana. belajar dari abah. Okey Hajar, kita nak borak dengan Hajar dengan abah sekali, boleh? Ya, boleh. Cik Sata. Cik Sata. Ya, saya. Masuk kamera. Itu dia abahnya. Okey, Cik Sata bangga tak dengan Hajar? Iyalah, siapa yang tak bangga ibu bapa kalau anak boleh mencuburi bidang yang dimonopoli oleh keluarga yang sama. Cik Sata,
Sekarang, okey, kita faham waktu Cik Sata dulu mula bekerja, kita tahu Cik Sata menggunakan pelbagai kudrat, guna traktor dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita ada teknologi sekarang ni. Jadi adakah disebabkan mungkin dengan peredaran zaman, peredaran teknologi, jadi kita anggap bahawa okey, Hajar lah yang boleh menguasai teknologi drone ni untuk kita bersawah ni nanti? Iyalah, dari sekarang ni saya tiga adalah lelaki 2, perempuan 1. Jadi generasi anak-anak lah boleh menyambung pekerjaan saya lah. Apa gitu orang. Tapi bila Cik Sata tengok ialah anak perempuan ni, kita ingat macam nak jaga, tak nak bagi dia kerja kasar-kasar, kotor-kotor. Tapi bila Hajar sendiri yang meluahkan, okey abah dia nak kerjakan sawah tu, dia nak cari duit daripada sawah tu. Memang Cik Sata ada bagi nasihat apa-apa tak kat dia supaya dia sentiasa selamat, tak tercedera ke? Ada apa-apa? Iyalah, jadi pada peringkat awal saya tegah dia daripada pinjam ni sebab kulit jadi teh, tapi dari dia minat. Saya pun galak dengan dia lah, mana dia mau dalam kerja tu jagalah keselamatan dengan pakai uniform warna macam mengacu tu. Kena pakai lah alat keselamatan tu. Itulah nasihat saya ke dia, ke anak-anaknya. Ya kan dia nak nasihat jangan iteh-iteh, jaga kulit semua. Sebab nanti hantaran kurang. Okey, Hajar, apa perancangan Hajar lepas ni? Kita tengok Hajar makin lama makin dapat memajukan diri awak. Okey, apa perancangan lepas ni Hajar? Gana-gana. Apa plan lepas ni? Nak beli traktor ke apa ke? Nak beli drone 1 biji lagi. Oh, berapa harga drone sekarang yang untuk pesawar ni? Combo. 70. Oh iyalah, combo semua 70 lah. 70K. Untuk combo semua. Okey, Hajar dengan Cik Sata, drone ni untuk orang yang tak berapa tahu kerja-kerja dalam sawah ni, drone ni pakai untuk apa? Dia memudahkan kerja apa tu? Dia drone ni dia boleh 3 dalam 1. Oh, okey. Mana menabur benih, menabur baja dan meracung rumpai. Oh, 3 in 1. Ya. Dekat kampung tu awak je ke yang menggunakan drone ni ke ataupun orang kampung lain ada juga menggunakan? Kalau Pasir Putih ni boleh kata ke saya lah orang pertama pakai drone. Alhamdulillah. T20 peringkat awal, lepas tu yang lepas 2 tahun lepas pakai T30 pula. Hebat Cik Sata, paling majulah. Itu anak kita banyak dah kawan orang lain tamanya, tapi peringkat awal memang saya lah. Okey. Sikit-sikit Cik Sata. Tadi saya dah tanya dekat Hajar dia punya momen, pengalaman-pengalaman apa yang dia buat kan. Nak tanya dekat Cik Sata sendiri. Apa yang pertama kali bila Cik Sata tengok anak kan, dia bersawah, apa yang macam kesalahan-kesalahan yang dia biasa buat dulu? Dia adalah peringkat awal, dia boleh mengendalikan drone. Jadi dia tunjuk kehebatan dia tu, dia langgar pokok kelapa. Aduh. Tadi kita nak cerita. Okey, tapi itu pengajaran kan? Berlubang poket sekejap ya. Tapi itulah pengalaman yang mengajar Hajar ni sekarang berjaya seperti ayahnya, insya-Allah boleh terus mengembangkan kata legasi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Siti Hajar dan juga Cik Sata sudi meluangkan masa. Semoga lebih berjaya lah untuk memberikan lebih ramai wanita lagi sudi bekerja dalam sawah. Betul. Ibu ke kat belakang tu? So dia lambai sikit ibu. Ibu kat belakang. Ibu lambai sikit. Lambai sikit. Itu dia. Itu dia. Saya tak dapat payung, saya dapat gelang emas tu. Oh, berapa berat tu? Dia apa payung dapat gelang emas. Pembantu dia ada habis 2 orang tolong. Ya ke? Main tunjuk. Okey. Sempat tu? Jauh ke tak? Main masuk cepat. Okey. Seorang lagi mana abang? Okey. Baik. Selamat maju jaya untuk keluarga Cik Sata semua. Jaga adik baik-baik. Cari boyfriend pesawah juga. Cari boyfriend pesawah juga. Okey. Baik. Terima kasih semua dia cerita dia nak cari boyfriend yang susah lah. Dia punya expectation tinggi lepas ni Fat. Ya. Dia dah boleh bersawah, dia boleh cari duit macam tu. Kan, tapi awak ni suka cari kesalahan orang. Tak ada. Kita kongsikan pengalaman. Kan. Okey, itu dia tadi inspirasi untuk anda. Yalah, kerjaya seperti itu macam yalah wanita-wanita yang lepas SPM ya. Kadang-kadang mereka mungkin tidak mahu melanjutkan
pelajaran, tetapi mungkin mereka minat dengan sesuatu tu, teruskan. Sebab apa? Sebab kita boleh berjaya juga. Kita raikan kekuatan anak-anak kita. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang tentang isu kewarganegaraan Malaysia. Banyak isu sekarang ni, banyak pandangan netizen juga. Apa sebenarnya kita perlu tahu? Kita akan bincangkan selepas ini. Di Malaysia hari ini. Ya. Okey, Malaysia hari ini kini kembali bersama dengan saya Fazli dan juga Sofia. Okey, seperti mana yang Sofia katakan, kita nak bercakap tentang isu kewarganegaraan. Dan isu ini memang sangat-sangat sensitif lah ya. Dan kita masih lagi bercakap tentang perkara ini sebab apa? Sebab masih ada lagi di antara rakyat Malaysia, nama saja rakyat Malaysia, tapi mereka masih lagi belum memiliki kad pengenalan. Sebab kad pengenalan itu memang begitu penting untuk membentuk identiti, jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab pelbagai kemudahan yang boleh kita akses. Anda kata kalau kita dapat IC ni kan. Betul. Dan kalau anda ingin tahu, ini sebenarnya topik yang hangat sebab ramai yang setuju, ramai yang tak setuju, tetapi hakikatnya saya percaya kita kena lihat case to case basis. Setiap kes, setiap keluarga salah silahnya berbeza. Dan apa yang disebutkan Anfat tu betul sebab akses kepada, jangan cakap pendidikan memang tak dapatlah, perubatan, kesihatan. Dan sedangkan untuk daftar kahwin pun jadi isu. Betul? Jadi kita ada satu topik yang perlu kita perincikan, bagaimana kita nak mengenal pasti antara kes-kes yang perlu kita mendalami supaya mereka boleh mendapat kerakyatan itu. Betul. Jadi untuk itu, bercakap tentang perkara itu, selayaknya kita bersama dengan Peguam Sivil iaitu Puan Siti Rahayu Baharin. Bukan. Dia nama belakang. Ada dua tetamu kita. Itu terkejut dia. Okey, Puan Noraini Hazika Syafiee, Peguam Sivil, dan juga kita bersama di panggilan video. Ini baru betul. Puan Siti Rahayu Baharin, iaitu beliau merupakan pegawai advokasi Yayasan Chowkit. Okey, itu tukar nama. Minta maaf ya Puan. Baik, mungkin kita nak mulakan dulu dengan yang berada di studio bersama kita lah. Peguam Puan Noraini Hazika ataupun lebih dikenal sebagai Aini. Satu konteks pemahaman kita tentang isu kewarganegaraan ini, adakah satu perkara yang sangat kompleks? Adakah begitu sukar untuk sebuah keluarga membuktikan bahawa mereka ni berhak untuk mendapatkan kerakyatan itu? Okey, so kalau kita cerita tentang permasalahan kewarganegaraan ataupun statelessness lah, dia sekarang ni banyak di social media dan sebagainya. Tapi kalau kita bercerita tentang konteks kewarganegaraan dan bagaimana isu kewarganegaraan ini telah memberi impak kepada banyak keluarga di Malaysia sendiri, sebenarnya berpaksikan kepada adakah mereka ini benar-benar ada kelayakan untuk menjadi rakyat Malaysia. So dalam konteks ini biasanya kita melihat perbezaan yang mana orang selalu salah anggap antara mereka ini adalah pelarian ke, sebab tu dia nak masuk negara kita ke dan sebagainya. Dan juga mereka keluarga-keluarga yang sememangnya layak di bawah undang-undang untuk menjadi rakyat Malaysia. So pertama kita bezakan antara kedua-dua itu. Pelarian bukan dalam konteks yang kita bincangkan pada hari ini, kerana pelarian ni dia memang pelarian, dia bukan daripada negara kita. Tapi konteks yang kita bincangkan hari ini di bawah undang-undang ataupun perlembagaan persekutuan kita memang sah menyebut tentang mereka-mereka ataupun keluarga-keluarga, komuniti dan individu-individu yang layak di bawah perundangan untuk mendapatkan kerakyatan di Malaysia. So kiranya isu dia memang orang kata kompleks, tapi penting untuk kita faham bagaimana individu-individu ini di bawah perlembagaan persekutuan ada section-section dia ataupun artikel-artikel yang menyebut berkenaan dengan kelayakan tersebut. Pembukaan yang sangat jelas. Ya, betul. Jadi adakah masih lagi rakyat Malaysia ni yang kurang cakna ataupun kurang mengetahui tentang prosedur, proses-proses untuk kita nak mendaftarkan kewarganegaraan ni? Okey, so ramai orang ingat menjadi rakyat Malaysia ni dia kena daftar. Tapi macam kita lahir, kita memang rakyat Malaysia. Betul. So sekarang ni di bawah undang-undang juga ada orang kata kriteria yang mana ada individu yang mungkin perlu melalui proses pendaftaran untuk mendapatkan kerakyatan base kepada kriteria-kriteria di bawah perundangan. Tapi ada juga yang sepatutnya sudah lahir-lahir sepatutnya dia memang layak untuk mendapatkan kerakyatan tersebut. So it depends on the issue. Sebab tu kalau kita bincangkan memang banyak segmen-segmen berkenaan dengan kerakyatan ni, tapi secara jujurnya kesemua kes-kes ini sebenarnya ada yang
dah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, melayakkan mereka untuk mendapat kerakyatan Malaysia. Itu setengah keluarga sehingga kini orang kata berjuang di mahkamah untuk mendapatkan kerakyatan itu sebab mereka tahu yang mereka layak. Tapi ada juga satu golongan di mana kita agak kesiannya dan kehidupan mereka yang susah, kanak-kanak kecil khususnya. Ada mereka yang berstatus gelandangan. Bagi Puan Siti Rahayu, Puan Rahayu sendiri melihat sebagai pegawai advokasi Yayasan Cawkit, bagaimana Yayasan Cawkit sendiri mempertahankan atau memperjuangkan hak anak-anak gelandangan ini supaya mereka selayaknya juga mendapat kerakyatan Malaysia? Puan. Terima kasih. Saya rasa pertamanya saya patut puji MHI kerana membawa isu ini ke media massa. Kerana ini adalah isu tentang hak kehidupan kanak-kanak yang sangat penting untuk diperbincangkan dan diperhalusi benar-benar. Kerana kalau kita melihat akta dan kalau kita melihat perlembagaan Malaysia juga, perlembagaan kita menjaga hak kanak-kanak tu. Betul. Jadi bila Yayasan Cawkit kami sangat teruja bila nak ada pindaan kepada perlembagaan yang mana pada kita ini masanya untuk kita meraihkan hak kehidupan kanak-kanak tu kembali dan mengembalikan kepada kanak-kanak melalui proses pemberian kerakyatan. Macam tu. Di Cawkit kan, kita tidak hanya fokus kepada anak-anak gelandangan. Okey, kita kena tengok satu perkara. The ekosistem, kenapa kanak-kanak ni menjadi gelandangan ataupun menjadi semakin terjunam dalam garis kemiskinan. Ini adalah kitaran daripada bila dia tidak ada kerakyatan. Contohnya ibu bapanya tidak ada kerakyatan. Pada generasi yang pertama ibu bapanya sudah ada masalah tentang kerakyatan. Kemudian bila mereka pula berkahwin, mereka akan ada anak yang mewarisi ketidakbolehan mempunyai kerakyatan. Kan? Jadi macam mana dengan pekerjaan mereka? Jadi macam mana dengan nak meneruskan dan kelangsungan kehidupan? So perkara macam tu menyebabkan ada yang terjerumus ke arah kefakiran dan menyebabkan mereka menjadi gelandangan. Di Yayasan Cawkit, apa yang kita buat adalah kita beri pendidikan. Kerana salah satu akibat dan kesan daripada ketiadaan kerakyatan adalah mereka tidak boleh mendaftar di sekolah arus perdana. Mereka ketinggalan dari setiap sudut dan ketinggalan ini menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup. Kerana itu kita fikir dia bukan soalan telur atau ayam mana dahulu, tetapi ianya adalah satu simbiosis kehidupan yang perlu kita tengok dari akarnya, daripada awal, daripada mula. Kenapa perkara ni berlaku? Jadi Yayasan Cawkit kami melihat pindaan perlembagaan yang akan berlaku ini sangat penting, penting kerana ianya akan efek memberi kesan kepada keseluruhan kehidupan kanak-kanak. Setuju. Jadi itulah tujuannya perubahan aktivis seperti YCK ini adalah untuk memartabatkan untuk mereka menjagalah anak-anak ini supaya mereka ni mendapat manfaat yang sama saja seperti rakyat Malaysia yang lain. Okey, kembali kepada Puan Aini. Puan Aini, kita tahu ramai juga di antara kita ni bukan sahaja kita yang berada dekat bandar. Dekat bandar ni mungkin mereka ni mempunyai pelbagai akses. Mereka mengetahui pelbagai cara untuk mereka nak mendaftarkan diri mereka. Tetapi mereka yang tinggal di luar bandar, yang mungkin mereka ini tidak tahu bagaimana caranya ataupun mereka ni tak ada akses dengan dunia luar. Jadi itu adalah mungkin disebabkan perkara itu mungkin mereka ni tidak mendaftarkan ataupun tidak tahu bagaimana caranya. Proses untuk mendaftarkan kewarganegaraan ini. Mungkin Puan ini boleh ceritakan tentang perkara ini. Okey, macam saya sebutkan tadi, dia bukanlah kita nak lingkupkan skop itu hanya kepada kalau nak dapat kerakyatan kena daftar dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok balik proses pertama, iaitu sebenarnya bila kadang-kadang ada banyak kes yang sepatutnya bila lahir sepatutnya uterus akan boleh dapat kerakyatan tersebut. Tapi ada masalah-masalah seperti contohnya kanak-kanak ataupun anak-anak bayi yang mungkin dijumpai tanpa asal usul. Dijumpai di masjid, di tong sampah dan sebagainya. Ini adalah antara anak-anak yang mungkin perlu kita selamatkan dan melalui undang-undang ada
ada caranya untuk menyelamatkan mereka, untuk memastikan mereka tidak hidup tanpa kewarganegaraan. Itu yang pertama. Kedua adalah contohnya apabila keluarga-keluarga di luar bandar ataupun generasi-generasi yang berada di luar bandar contohnya tidak tahu kepentingan untuk mendaftarkan perkahwinan yang boleh menyebabkan akses kepada kerakyatan ini tersekat. Macam Cikgu Rahayu kongsikan tadi, mungkin bila tidak mendaftarkan perkahwinan ini ada generasi-generasi seterusnya yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan kerakyatan. So it's a generational punya isu selepas itu. Dan tapi dalam undang-undang juga itu fasa yang pertama. Dan fasa kedua apabila kita dah selesaikan permasalahan basic pendaftaran perkahwinan, pengangkatan anak, pengesahan anak dan sebagainya, itu baru kemudian isu seterusnya bagaimana untuk mendaftarkan melalui undang-undang secara undang-undang untuk mendapatkan kerakyatan. Tapi ini adalah proses yang telah ditetapkan oleh kementerian ataupun pihak kerajaan bagaimana untuk mendaftarkan dan sebagainya. Proses ini sepatutnya kita ataupun di pihak kerajaan boleh membantu mereka-mereka yang mendaftarkan ini, contohnya tempoh masa apabila pendaftaran, berapa lama dapat feedback dan sebagainya, feedback yang bagaimana dan sebagainya. Sebab kalau tidak, kes-kes seperti ini, pertama, mereka tidak akan mendapatkan terus kerakyatan tersebut. Kedua, itulah lambakan kes-kes yang berada di mahkamah. Bila tak dapat secara terus dan sebagainya, walaupun dah ikut kriteria-kriteria, mereka terpaksa filekan ke mahkamah. Itu masalah yang berlaku selepas itu, panjang kisahnya. Ini proses sangat-sangat rumit di mana kita ada juga melihat kes sebuah keluarga ini yang naik turun mahkamah bertahun-tahun untuk mendapatkan kerakyatan itu, dan akhirnya melihat antara anak-anak yang ada kes bunuh diri dan sebagainya sebab terpaksa melalui kehidupan yang sangat sukar, tiada peluang pekerjaan, tiada peluang pendidikan dan sangat tertekan tanpa sebarang support dan sebagainya. Jadi untuk dijadikan satu pemahaman supaya dapat dipermudahkan selepas akta itu dikuatkuasakan, apa yang perlu diperhalusi supaya mereka yang berstatus tiada kerakyatan ini akan tiada identiti boleh meneruskan perjuangan mereka dan diperhalusi pihak kerajaan sendiri. Puan. Saya ada dua perkara. Pertama adalah jikalau kita nak memastikan bahawa kes-kes yang di mahkamah ini yang sebenarnya bukan satu dua kes yang difailkan di mahkamah, beratus-ratus, beribu yang difailkan di mahkamah permasalahan ini. Tapi apabila difailkan mahkamah, dapat perintah daripada mahkamah, bila pergi kepada agensi kerajaan, tidak dapat execute ataupun tidak dapat laksanakan perintah mahkamah tersebut. Itu birokrasi pertama yang mungkin boleh diperbaiki. Kerana apabila sudah dapat perintah mahkamah, kita kena terus boleh laksanakan. Kedua adalah berkenaan dengan baru-baru ini kita dengar kerajaan dia ada nak amend ataupun memperbaiki buat amendment kepada Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan banyak komuniti-komuniti ataupun individu-individu yang tidak mempunyai kerakyatan ini sama-sama boleh sepatutnya mendapatkan. Tapi saya berharap sebenarnya agar amendment yang akan dilaksanakan ini ataupun akan ditable di parlimen nanti, dibentangkan di parlimen, dapat memastikan bahawa anak-anak ini menjadi is the best interest ataupun menjadi perkara tunjang dalam memastikan kita membantu mereka mendapatkan kerakyatan. Kalau tidak, itulah masalah-masalah yang berlaku, bukan sahaja pasal bunuh diri dan sebagainya, tetapi juga isu-isu berkenaan dengan persekolahan, kesihatan, pekerjaan di masa akan datang dan banyak lagi. Dan last sekali adalah berkenaan dengan kemiskinan. Kemiskinan juga adalah disebabkan oleh perkara-perkara sebegini yang telah tak ada jawapan ataupun penyelesaian. Yalah, kita harus melihat pelbagai sudut pandang. Okey, nak tanya kepada Puan Siti Rahayu lah kan, berbalik kepada skop gelandangan ni, kita nak memberi fokus kepada kanak-kanak, ya. Cikgu bagi cikgu cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikanlah tentang status kanak-kanak ini apabila yayasan sendiri telah pun memperjuangkan nasib mereka ni. Apakah situasi sekarang ini yang boleh dikongsikan kepada kami, situasi kanak-kanak di sana? Okey. Kalau di Yayasan Cawkit kan, bila kita melihat pada situasi kanak-kanak ini, kalau macam tadi Puan Nuraini ada bercakap tentang kes-kes mahkamah. Tapi kadang-kadang ada yang diambil anak angkat, kan? Anak-anak ni telah diambil menjadi anak angkat kepada keluarga-keluarga. Dan sepatutnya pada kita kan, bila dia telah start mendapat taraf pengangkatan tu, dan JPN sendiri yang uruskan dia punya surat beranak dan segalanya, sepatutnya kedua-dua tu adalah synchronize antara akta pengangkatan dan juga akta kewarganegaraan. Kerana bila dia dah diangkat menjadi anak kepada sesuatu keluarga tu, maksudnya dia adalah anak kepada satu keluarga tu. By right, dia bolehlah mendapat kewarganegaraan.
jadi kelangsungan hidup dia selepas selalunya anak angkat boleh ke sekolah. Tapi sampai umur 17 tahun sahajalah. Selepas umur 17 tahun dia tidak dapat. Dia agak susah untuk melanjutkan pelajaran tu ke pendidikan tinggi kerana dia tidak tarafnya tidak seperti warga negara Malaysia. Jadi kos pendidikan tinggi adalah sangat tinggi. Betul. Jadi selalunya ini akan terhenti di situ saja. Bila terhenti di situ sahaja, maka kadang-kadang dia akan pilih berkahwin. Tapi nak berkahwin macam mana bila dia bukan warga negara? So di Yayasan Chowkit, apa yang kita perjuangkan hari ke hari adalah bagaimana untuk memastikan kanak-kanak ini tadi ada dokumentasi yang sewajarnya dan jika kami juga kadang-kadang menyokong kes-kes untuk dibawa ke mahkamah, tetapi ada satu bahagian bila untuk bawa kes-kes ke mahkamah, selalunya keluarga-keluarga ini perlu mendapatkan khidmat peguam. Dan ada keluarga yang tidak mampu mendapatkan khidmat peguam. Dan itu antara perjuangan Yayasan Chowkit untuk cuba set fund lah untuk apa orang panggil fund the children untuk kes-kes legal case. Tapi kadang-kadang sebagai yayasan dan juga sebagai badan tidak berkeuntungan, ini adalah antara kekangan-kekangan yang kami hadapi dalam memastikan anak-anak ini mendapat hak mereka. Satu yang yayasan cuba buat adalah kita cuba menyediakan ekosistem kehidupan kepada kanak-kanak tu dengan contohnya kita ada sekolah. Jadi kita buka sekolah kepada kanak-kanak tadi yang tidak dapat ke sekolah arus perdana dan kita sediakan anak-anak ini kepada kehidupan. Tetapi setelah beberapa tahun penubuhan yayasan, kita ada kanak-kanak yang telah lepas daripada yayasan sendiri. Tetapi kemudian apa? Kemudian apa? So kita melihat kepada tu. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Itu yang menjadi persoalan. Saya rasa ini sama juga seperti kanak-kanak yang berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selepas 18 tahun apa? Betul. Dan satu yang kita semua masyarakat kena cakna, agensi kerajaan kena cakna adalah bagaimanapun mereka akan berada di sini. Baik, dalam ruang lingkup masyarakat kita, hidup bersama kita. Jadi bagaimana? Baik. Terima kasih Puan Rahayu. Itu antara situasi sebenar yang kita perlu tahu dan banyak support sistem ataupun sistem sokongan yang perlu diwujudkan. Akhir sekali dalam masa kurang seminit ini, Puan Aini, apa yang perlu diutarakan supaya lebih ramai yang cakna tentang kebajikan anak-anak ini dan mereka yang masih tiada identiti secara ringkasnya? Saya rasa perkara pertama sekali adalah untuk memastikan amendment yang akan ditable ataupun dibentangkan oleh kerajaan nanti meliputi semua kanak-kanak dan tidak ada diskriminasi yang akan berlaku kepada mana-mana kanak-kanak terutamanya dan warga Malaysia yang sepatutnya layak mendapatkan kerakyatan. Dan seharusnya ini menjadi tunjang utama kerajaan dalam memastikan kesinambungan kebajikan kepada rakyat Malaysia. Dengan itu kita ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita usulkan hari ini dapat diutarakan dan lebih ramai lagi yang selayaknya ada hak kerakyatan itu menerima ataupun mendapat hak mereka diperjuangkan. Betul. Okey, terima kasih diucapkan kepada peguam kita. Terima kasih kepada Puan Aini dan juga terima kasih kepada Cikgu Siti Rahayu ni sebab memperjuangkan nasib gelandangan dan juga anak-anak. Terima kasih kedua-duanya. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembali kita akan berbincang ataupun melihat lagu terbaru ni. Kita nak bersama dengan artis ni. Penyanyi ni dia daripada kecil dia dah masuk pertandingan. Sekarang ni dah besar dah. Dah di single dah sekarang ni. Kita akan bersama dengan Faisal saat selepas ini pastinya di Malaysia hari ini. Setiap langkahku mengejarmu, di setiap malamku impikanmu. Walau terlihat payah ku menggapaimu, di setiap sisiku mendambamu, di setiap lubuk hatiku jauh merasakan kerdilnya diriku. Kusedarkan diriku yang berbeza denganmu.
memikirkanku yang menanti peluang dari dirimu. Berikan aku sesuatu yang engkau mampu. Ku buktikanmu apa yang aku mau. Ku takkan pergi, akan tetap di sini walaupun kabur semua pandanganku. Ku sedarkan diriku yang berbisa denganmu. Memikirkanku yang menanti peluang dari dirimu. Berikan aku sesuatu yang engkau mampu. Ku buktikanmu apa yang aku mau. Ku takkan pergi, akan tetap di sini walaupun kabur semua pandanganmu. Ku takkan pergi, berikan aku peluang yang aku nanti dari kamu. Wow. Yes. Sabar. Thank you. Sabar. Okey. Dengan apa carta terbarunya? InsyaAllah peluang tu akan dapat insyaAllah. InsyaAllah. Saya nampak awak memang betul-betul bersungguh-sungguh. Ya. Dia okey, peluang kedua ke ataupun beri peluang apa ni sebenarnya? Ini adalah peluang yang pertama. Oh, peluang pertama. So bagi peluang untuk bercinta je tu. Bukan bercinta, kita nak tunjuk apa yang kita ada. Kebolehan dan kekuatan yang kita ada. Jadi tujuan lagu ni ataupun motif yang adalah untuk menunjukkan give me a chance, bagi peluang untuk kita tunjukkan kebolehan kita. Kebolehan kita. Apa yang mendorong Faizal Saad untuk membawa lagu macam ni? Okey, apa yang mendorong saya? Actually, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada MSI dan selamat pagi kepada Fazli dan juga Sofia. Selamat pagi. Okey, saya nak berbalik kepada kita punya soalan tadi. Macam mana saya boleh dapat untuk buat lagu seperti ini? Actually lagu ni asalnya saya dapat inspirasi daripada kisah kanak-kanak autism. Okey. Dan lagu ni menjadi runut bunyi untuk telemovie juga untuk bertajuk Peluang. Hebat. Dan kisah dia kenapa kita kena bagi peluang untuk even kanak-kanak autism ni, diorang ada kekurangan diorang. Tapi dia juga ada kebolehan yang kita orang biasa tak ada. So that's why saya ambil daripada situ dan itulah menjadi inspirasi untuk kita buat lagu Peluang ni. Dan kita boleh letak lagu ni sebagai kita punya motivation untuk diri kita juga untuk terus maju dengan apa yang kita nak buat. Saya suka semangat awak. Yes. Saya kena ambil semangat dia ni Faizal ni. Kan. Okey Faizal, mungkin ramai juga di antara penonton Malaysia hari ini yang setengah daripada mereka yang tahu, kenal awak. Jadi setengah daripada mereka yang mungkin tertanya, Faizal Saad kan. Jadi mungkin mereka kurang mengenali awak kan. Jadi mungkin awak boleh ceritakan sikitlah awak punya latar belakang. Jadi macam mana boleh berada dalam industri ni? Okey. Pinjam dimple sikit tak boleh? Satu je saya bagi. Dalamnya dimple dia. Saya dah minta bertahun-tahun nak pinjam sekejap. Tak dapat Kita minta semangat dia. Dia minta balik kita punya lesbipit. Okey. Okey, silakan. Saya bermula
dengan program reality kanak-kanak dari TV3 juga. Dan lepas tu saya start dari situ, family dapat detect saya punya talent menyanyi lah. Dan saya bukan menyanyi je, saya buat hosting dan juga berlakon juga untuk for teater dan juga beberapa drama. So dari situlah karier saya setiap umur meningkat adalah pencapaian-pencapaian yang saya dah dapat. Bahasa Inggerisnya triple threat. Ya, lebih kurang macam itulah. Hebat. Tapi apa yang awak lebih cenderung, hati awak kat mana? Lakonan? The first one is very itu menjadi saya punya nadi adalah menyanyi lah. Menyanyi. Okey, jadi itu tadi single kedua awak. Single kedua. Peluang. Sebab difahamkan awak pun ada single pertama. Saksi tajuknya. Betul. Yang awak buat ketika PKP2. Oh, tahu research kot. Tadi ya. Okey. Hebat. Cerita sikit tentang single yang pertama, Saksi tu. Okey, Saksi pula dia berkisahkan tentang struggle macam mana orang yang kehilangan sewaktu pandemik COVID-19. Bagaimana seseorang tu menjadi saksi tentang kehilangan orang yang disayangi. Tentang kehilangan lah, senang cerita lagu tu. So, kita tak nak letak satu benda je kan dalam macam template untuk lagu ni untuk COVID je, tak semestinya. So kita boleh letak lagu ni tentang mengenang orang yang telah pergi, yang kita sayang, kita jadi saksi tentang pemergian tu. Lagu dia banyak lagu motivate Dan saya punya single so far dua-dua memang tak ada berkaitan cinta. Ada kita nak tunjuk keunikan sikit dekat situ. Kita keluar sikit daripada cinta, tapi insya-Allah saya tak lari juga daripada single berkaitan cinta. Mungkin the next insya-Allah. Kita tak lari. Itu menunjukkan kematangan juga kerana awak melihat sisi lain dalam pembuatan lagu. Semoga awak terus sukses lepas ni. Lagu ni tema apa pula lepas ni? Mungkin lepas ni tema dia berkaitan, saya target cinta lah. Tapi cinta dia mesti ada lain pula. Sebab saya punya lagu memang akan unik. Sama-sama kita nantikan. Okey, tadi kita dah bercakap tentang lagu Saksi kan? Okey, nanti di hujung nanti kita akan dengarkan nyanyian daripada awak, lagunya Saksi. Boleh. Di hujung nanti ya. Boleh. Okey, jadi untuk waktu ini kita nak berehat seketika. Okey, kita kembali selepas ini. Baik, kita di penghujung siaran MHI dan pastinya kita ada yang perlu dikongsikan bersama anda juga. Antara yang hangat diperkatakan jugalah adalah tentang tiada lagi hukuman mati mandatory di Malaysia yang telah pun dikuatkuasakan. Ya, betul. Okey, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi Ramka Pasing berkata pemansuhan itu bertujuan menghormati hak setiap individu untuk hidup di Malaysia serta memastikan keadilan bagi semua pihak. Pastinya banyak yang telah pun diperincikan dan bukan satu langkah yang diambil dalam masa ialah sekelip mata, tetapi satu perundangan dan proses sangat-sangat panjang. Semoga ia mampu untuk memberikan lebih banyak membuka mata lah supaya kita menjauhi jenayah. Ya, betul tu. Okey, daripada perkembangan berita ni kita lihatlah apa yang menarik dekat berita harian pun boleh kita lihat, baca kat sini. Dr. M guna provokasi untuk kekal relevan, usaha bertentangan perlembagaan dan bercerita berkenaan dengan tragedi kepala air Jeruk Air Putih, 2 lagi mayat ditemui. Ini menandakan bahawa kita masih lagi mencari ada 2 lagi masa yang masih lagi hilang. Itu yang menarik di berita harian. Dan sikit perkembangan cuaca, Sofia. Kita kongsikan pada pagi ini diramalkan semuanya dalam keadaan cerah belaka. Okey, dan kita lihat mungkin ada amaran dan juga tiada amaran ribut petir yang berlaku di semenanjung Malaysia untuk hari ini. Alhamdulillah. Tapi mana-mana kita pergi pun, ayo kita lebih cakna tentang perubahan cuaca, khususnya bagi mereka yang mungkin hidup di kawasan yang lebih perhutan atau sungai-sungai dan sebagainya, kerana cuaca masih tidak menentu. Apa pun kita akan membawa topik yang sangat menarik esok, iaitu lebuh raya di bandar. Adakah mengurangkan kesesakan atau menambahkan lagi? Lebuh raya di bandar. Okey, kalau kita lihat sekarang ni dekat sekitar Kuala Lumpur pun banyak lebuh raya yang baru dibina. Yang terbaru adalah lebuh raya Suka lah. Yang sebelum ini Dash. Tapi kita dapat lihat mungkin akan berlaku pengurangan masa di situ. Ya, tetapi jumlah tu pun banyak, bayar pun keluar banyak juga. Dia pun kita akan bincangkan pada hari esok dan bercakap tentang perkara untuk kesesakan lalu lintas ini. Kita sedia maklum bahawa ada LRT 3 yang bakal dibuka nanti, yang menghubungkan Bandar Utama dan juga di Klang. Jadi mungkin dapat kurangkan sikit kesesakan. Ya, banyak pilihan tapi kita kena bijak untuk menggunakan fasiliti yang telah pun sedia. Kita akan terus bersama dengan Faizal Saad untuk lagunya yang berjudul apa tadi? Saksi. Jangan lupa saksikan MHI esok. Okey, saya Fazli Fuad. Saya Sofia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Silakan. Kau datang pada
bersama dia, tersiksanya